الله أكبر الله أكبر. أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang begitu banyak yang sentiasa dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, nescaya tidak terhitung. Banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Yang kedua, tuan-tuan semua, kita sedang berada pada bulan Syaban, di mana yang kita bincang pada minggu sebelum ini, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala, di mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, iaitu bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala angkat amalan-amalan manusia kepada dia. Kata lain, tuan-tuan semua, bulan Syaban bulan yang sama-sama lah kita pakai usaha membanyakkan dan cuba bina kualiti betul-betul amalan-amalan kita, supaya amalan kita diangkat dalam keadaan comel, dalam keadaan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dulu tuan-tuan semua, kalau bulan Syaban, di mana yang kita pernah sebut sebelumlah, disebut sebagai Syahrul Qurra, iaitu bulan orang bagi penumpuan kepada Al-Quran Al-Karim sebelum ketibaan Ramadan Al-Mubarak yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata lain, dia orang bersusah payah ataupun bersungguh mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai amalan, antaranya ialah amalan puasa, kemudian yang kedua ialah amalan baca Al-Quranul Karim. Sama-sama lah tuan-tuan semua kita ambil kesempatan Syaban, di mana yang saya sebut tadilah, sama-sama kita pakat bina kualiti amalan-amalan kita, supaya amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan comel, insya-Allah. Untuk pagi ini tuan-tuan semua, sama-sama kita akan menghayati satu daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata lain, hari ini insya-Allah saya akan tekankan satu doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita harap semoga doa ni kita boleh hafal dan kita boleh ingat, sebab satu daripada doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Di mana tuan-tuan semua, sebelum saya sebut doa ni, saya nak sebut sikit tentang beberapa perkara berkaitan dengan doa yang merupakan penghubung di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita orang Islam ni tuan-tuan semua, doa adalah sebagai penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa masalah, apa dia ni keluhan, apa-apa permintaan, kita akan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua, kenapa sebenarnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ulama dia bincang apabila pertama sekali tentang apa dia ni faedah di sebalik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Di mana kita tuan-tuan semua diminta supaya berdoa kepada Allah taala. Kalau kita tengok kepada senarai faedah, kenapa sebenarnya kita diminta supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama sekali katanya ulama ialah husulu 'alal ajri was sawab. Yang antara benda yang confirm yang akan diberi oleh Allah taala kepada kita ialah bila kita berdoa ni, Allah taala bagi pahala. Ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita angkat tangan ke tak angkat tangan ke, bila kita sebut kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang confirm ni adalah kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua, pahala ni antara benda yang kita kena usahalah. Kita nak simpan masa depan kita. Kalau dunia sekarang ni dah simpan duit untuk masa tua dia orang, maka pahala begitu tuan-tuan semua. Kita masa depan yang begitu jauh yang kita akan berdepan lepas ni dari akhirat. Maka pahala ataupun habuan yang kita harap sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan simpan walaupun kecil macam mana sekalipun.
Sebab pahala yang kita buat ataupun amalan yang kita buat yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kecil macam mana sekalipun, dia tetap akan diperlihatkan dan tetap akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa-siapa yang buat walaupun kecil sekalipun kebaikan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata lain tuan-tuan semua, dalam kehidupan kita ni kita cari berkah ataupun cari pahala. Apa-apa sahaja yang boleh beri pahala kepada kita, kita akan berusaha. Baik itu adalah habuan yang besar yang kita akan perolehi apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa ini adalah sebahagian daripada apa dia ni punca pahala yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tuan-tuan semua, apa dia ni, doa ni adalah satu perkara yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak dekat dengan Tuhan, kita ada cara kita. Tuan-tuan semua, kita nak dekat dengan bos kita ke, kita nak dekat dengan orang yang besar bersama kita dan sebagainya, ada cara dia. Maka di antara cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah pada kita dalam bentuk kita berdoa. Doa adalah salah satu daripada kaedah kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga tuan-tuan semua, doa ni adalah penyelamat daripada musibah. Dalam kehidupan kita ni, kita ada benda yang disebut sebagai musibah ataupun dipanggil apa ni, bala ke ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda yang tak boleh lari dalam kehidupan kita. Ujian atau bala ni satu tetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara kaedah yang boleh menjauhkan kita atau selamat kita ataupun boleh apa dia ni, boleh mereda kita daripada musibah ialah melalui kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat pula tuan-tuan semua, doa adalah selamat kita daripada sikap takabur. Takabur ni satu sikap yang kita tak berhajat kepada benda lain. Kita rasa kita ni hebat. Tuan-tuan semua tak? Sikap takabur antara cirinya ialah kita rasa kita ni hebat, kita rasa tak perlu kepada orang, tak perlu kepada apa dia ni, pertolongan orang dan sebagainya. Tapi apabila kita berdoa kepada Allah Ta'ala ni, makna kita pertama sekali jaga diri kita daripada sikap takabur. Makna kita perlu kepada Allah, kita perlu kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita perlu pada bimbingan, kita perlu pada penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tuan-tuan semua, maknanya kalau orang yang sentiasa doa pada Tuhan ni, antara benda yang pulangan yang Allah Ta'ala akan bagi ialah selamat diri dia daripada apa, daripada sikap takabur yang merupakan sifat yang terlalu dahsyat dari segi apa dia ni, kesal dia kepada apa dia ni, kepada kehidupan manusia. Takabur ni tuan-tuan semua satu sifat yang apa dia ni dikatakan penyakit mula-mula sekali timbul, di mana iblis laknatullah alaih, antara benda yang dia kena laknat, antara punca yang menyebabkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana sikap takabur yang ada pada mereka itu. Itulah tuan-tuan semua antara perkara-perkara yang dibincang oleh ulama. Kenapa sebenarnya kita apa dia ni kita diminta supaya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata ialah ad-du'a huwal ibadah. Doa itu sendiri adalah apa ni? Doa itu sendiri adalah ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah saya sudah sebut bahawa konsep ibadat dalam Islam ni bukan hanya sekadar sembahyang lah. Perkara-perkara yang buat kebaikan, perkara yang Allah Ta'ala suruh, perkara yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua dikatakan ibadah. Antara benda yang kita bicara ini pula ialah tuan-tuan semua, apa dia ni, puasa, apa dia ni, doa ni adalah satu perkara yang dikatakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tuan-tuan semua perkara tentang apa dia ni, faedah ataupun pulangan apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata lain tak sia-sia kita angkat tangan ke atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pulangan tetap akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tuan-tuan semua, kemudian saya nak bincang berikut pula ialah sebelum saya masuk doa ialah di sana ada masa-masa yang kita digalakkan berdoa kepada Allah Ta'ala. Walaupun doa ni kita boleh doa bila-bila masa. Ya Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala tahu apa keperluan manusia dan sebagainya. Tetapi di sana ada masa-masa yang kita diminta supaya bagi tumpuan. Apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di masa-masa ini dikenali sebagai masa yang mustajab, iaitu Allah Ta'ala
akan perkenankan doa kita. Sebab itulah kita dalam masa kita berdoa, kita cuba cari masa-masa gini. Kita jumpa dengan orang begitu, kadang-kadang tuan-tuan kita tengok masa dia boleh pergi kalau ke mana kan, kita akan cari masa tersebut. Maka dalam Islam tuan-tuan semua ada masa-masa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berdoa kepada Allah Taala, dari segi apa dia ni afdal ataupun dari segi dia panggil istijabah, penerimaan adalah lebih kalau banding dengan masa-masa yang lain. Antaranya tuan-tuan semua dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ialah apa dia ni, dia kata yuraddu, apa dia ni disebut, kata dia doa bainal azan wal iqamah, antara la yuraddu doa bainal azan wal iqamah, antara masa yang sesuai tuan-tuan semua, antara masa yang sesuai untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah masa di antara azan dan iqamah. Masa celah-celah tu tuan-tuan semua kan. Kita orang Melayu kampung kadang-kadang dia tak ada, hidup boh kemudian komak baru dia mari kalau ke mana. Sini tak ada orang leh. Sungguh-sungguh tepat kadang-kadang berlaku macam tu. Tuan-tuan semua kadang-kadang benar-benar gini, kita tak cakna sangat kan. Keperluan kita apa dia ni, keperluan kita kepada Allah Taala, keperluan kita kepada apa dia ni untuk menyelesaikan masalah kita dan sebagainya. Di samping usaha-usaha luar yang kita buat, maka di sana doa. Maka tuan-tuan semua, di antara yang disarankan supaya kita ambil masa ialah kita berdoa di antara azan dan maghrib. Apa ni azan dan iqamah? Ini adalah satu perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat saya baca tadi, la yuraddu doa tidak akan ditolak bainal azan wal iqamah, itu di antara azan dan juga antara iqamah. Masa 10 minit, masa 5 minit atau 15 minit tuan-tuan semua, antara masa yang paling penting yang sepatut kita ambil peluang-peluang macam ni untuk berdoa dan apa dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan semua ialah dia panggil apa dia akhirul laili, iaitu pada akhir malam. Ya, sebelum daripada waktu subuh kita panggil masa sahur lah. Kan? Sebab tu dalam Islam tuan-tuan semua, ni masa yang kita diminta supaya ambil tumpuan, iaitu di akhir-akhir malam kita panggil. Sebab tu dalam puasa pun tuan-tuan semua kita diminta supaya sahur. Sebab tu sahur yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut barakah ni, Nabi kata bersahurlah kamu akan diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara sebab tuan-tuan semua pada waktu sahur ni masa yang apa dia panggil doa kita mustajab. Sebab tu dikatakan masa-masa beginilah malaikat akan menyeru manusia, dan dikatakan malaikat akan menyeru manusia pada masa tu, mana orang nak minta ke apa, siapa nak minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, mil mustaghfirin, siapa-siapa nak mohon keampunan daripada Allah Taala, dan siapa-siapa nak gapo pada hari ni. Begitulah dikatakan tu semua setiap akhir malam malaikat akan apa dia ni akan menyeru manusia kan nak gapo dan sebagainya. Sebab itulah tuan-tuan semua apa dia ni masa akhir malam ni antara masa yang begitu comel lah untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa yang tenang, masa yang khusyuk, masa yang hati kita rasa pertama hati kita Allah Taala lebih kalau banding masa-masa lain. Tuan-tuan semua kan masa macam ni, kalau orang hati dia tak kuat, dia tak bangun kalau ke mana. Bukan mudah bangun subuh ni. Tak, bukan mudah, satu perjuangan. Makna orang boleh bangun tu makna hati dia memang bulat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hati bulat dengan Tuhan, maka dia adalah wasilah ataupun punca kepada doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tuan-tuan semua, kalau nak bangun malam ni, kalau orang tak berimeh bukan mudah. Kalau bangun kecing tu mungkin boleh jadi berlaku tapi nak bangun, nak bagi ibadat, tumpuan ibadat bukan satu benda yang mudah. Dan kata orang boleh bangun beribadat pada akhir malam ni adalah orang itu benar-benar jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sebut jujur, maknanya gapo dia minta insya-Allah akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut pula ialah doa apa dia di akhir semaya kita. Sebab itulah Rasulullah SAW apabila dia pernah ada satu riwayat daripada Sayyidina Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia ajar doa pada satu riwayat di mana doa lepas daripada dia panggil apa, lepas daripada tahiyat. Banyak doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Sebab tu ada riwayat mengatakan minta gapo lepas daripada kamu at-tahiyat, lepas daripada kamu baca tahiyat, fas'alillah ma sya', mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kamu nak.
Cuma di sana ada juga riwayat-riwayat yang Nabi ajar doa sebagainya. Saya rasa semua ada setengah orang tahu belaka dah. Doa lepas daripada innaka hamidum majid, di sana ada doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita baca. Kita boleh juga baca doa lain pun. Sebab ada riwayat mengatakan bacalah mintalah apa kamu nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir semaya ini sama ada lepas daripada tahiyat atau lepas daripada fil alamin innaka hamidum majid, ataupun lepas semaya lepas daripada itulah. Lepas daripada kita beribadat, lepas kita daripada semak semaya, kita doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah setengah-setengah ulama dia faham daripada ayat apa dia ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam Quran yang kita baca semua tu, kepada engkau lah kami beribadat, dan kepada engkau lah kami apa dia ni minta pertolongan. Ada setengah ulama dia faham daripada ayat tu, kata dia doa yang terbaik ialah doa lepas kita beribadat. Kita buat gapo tak kira kalau kita baca Quran, kalau kita semaya, aku gapo semua, lepas daripada kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lepas tu di antara masa yang terbaik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada barang depan dan kita dah mula dengan membudiah perhambaan kita kepada Allah taala, kemudian kita berakhir dengan kita doa. Ini antara amalan-amalan comel tu, kalau semaya ke, lepas baca Quran ke, lepas zikir ke, lepas kita buat baik pada orang dan sebagainya, kita boleh doa kepada Allah taala. Kita ambil apa yang saya sebut tadi, Allah taala sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tak dapat ibadat tu, kemudian lepas tu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan semua, di antara doa yang dipanggil masa yang paling penting ialah doa pada hari Jumaat, khususnya pada akhir hari Jumaat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hari Jumaat ada satu masa di mana mana-mana orang yang berdoa kena pada masa tersebut, maka doa dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma masa tu tak tahu masa manalah. Nabi pun dia tahu, dia sebut maknanya doa supaya kita bagi masa lah. Kalau sebut pakai doa tu belaka, masa lain tak usah berdoa kan. Sebab itulah saya dan kita dah bicara hadis berkaitan dengan berkaitan dengan doa pada hari Jumaat ni. Cuma ulama khilaf masa mana dan sebagainya, tapi maknanya Nabi SAW nak minta supaya kita bagi tumpuan lah. Masa-masa mana pun doa kita akan dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama mengatakan di antara khutbah, ada ulama yang mengatakan lepas waktu asar, ada ulama yang mengatakan dekat-dekat waktu murid dan sebagainya. Yang penting dalam hadis sebut maknanya satu masa pada hari Jumaat apabila manusia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa dia tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikut pula tuan-tuan semua ialah antara doa yang penting ialah doa pada bulan Ramadan. Pada masa kita berpuasa lah. Sebab itulah antara benda yang kita minta bagi tumpuan pada bulan Ramadan ialah kita perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita cuba tengok di kalangan sahabat-sahabat kadang-kadang, contohnya Ibn Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana saat-saat akhir nak buka memang dia kupu anak-anak dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam satu riwayat, tuan-tuan semua, Nabi kata salasatun la turaddu da'watuhum. Tiga perkara yang mana doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun tepat tiga keadaan ni doa kita akan diterima. Antaranya Nabi sebut ialah as-saim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampailah dia buka puasa. Maknanya sepanjang dia puasa, tuan-tuan semua, sebab puasa ni kita dalam keadaan kita beribadat. Walaupun kita tak ibadat, kita tak makan, kita puasa tu, kata lain kita berada dalam keadaan ibadat. Kembali kepada apa yang saya sebut tadi lah, kita beribadat, kita berdoa, tuan-tuan semua, insya-Allah doa kita akan diterima oleh Allah Ta'ala. Nabi sebut dalam hadis saya sebut tadi, Nabi kata 3 golongan manusia yang mana doa dia tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah orang puasa sehingga dia buka puasa, kan. Yang kedua pula ialah orang musafir sehingga dia kembali. Yang ketiga pula ialah doa ayah ataupun mak kepada anak. Ini doa-doa yang akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang akhir sekali tuan-tuan semua, dan sebenarnya banyaklah. Yang akhir sekali saya sebut sini ialah doa ketika turunnya hujan. Kita kadang-kadang tak perasan mana bagi-bagi gitunya.
hujan adalah tu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan semua, pada masa hujan antara yang disebut apa dia ni, antara masa yang paling mustajab apa dia ni, doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua di antara beberapa perkara yang berkaitan dengan masa-masa yang sesuai ataupun disebut sebagai mustajabah doa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua ialah saya nak cakap dari segi rahsia penerimaan doa. Apakah apa dia rahsia yang Allah Taala akan terima doa kita? Okay. Tadi kita melihat dari segi masa tadi. Ini beberapa perkara yang kita disarankan supaya jaga benda-benda ni. Kalau ada benda ni, dia adalah dia panggil rahsia kepada penerimaan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali tuan-tuan semoga dia. Yang ni kita kena pakat beringatlah. Takut kita kata ya hamba ni doa lama dah tapi tak jadi kerja. Ada semua kita kata lagu tu. Tak. Yang pertama sekali tuan-tuan semua, yang paling itu sekali adalah keikhlasan. Ni adalah punca kepada doa kita diterima oleh Allah Taala. Kita doa dalam keadaan ikhlas, bukan dalam keadaan parok kan. Ada setengah orang kalau pergi makan, kalau makan nasi dia doa panjang sikit kalau ke mana kan. Kalau kena teo dengan apa dengan sekut tu pendek sikit kalau ke mana kan. Itu surah pada dia lah. Yang penting saya dah sebut sini adalah keikhlasan tu adalah punca kepada ataupun rahsia kepada Allah Taala terima doa kita. Kemudian yang kedua tu cara ringkas ialah dia panggil istihdarul qalbi, iaitu hati kita khusyuk. Kan? Tadi ikhlas, yang kedua pula hati kita khusyuk semasa kita berdoa. Kita nak sungguh apa yang kita minta doa kepada Allah Taala. Kalau kita pergi depan orang tu, kita nak minta benda, tengok nampak tak sungguh mana ada orang kita orang, pun tak apa naklah mana kan. Tapi apabila hati kita ni khusyuk kita panggil kan, hati kita hadir apa semasa kita doa kepada Allah Taala ni, maka insya-Allah itu sebahagian daripada doa kita akan diterima. Nampak sangat mana kita berhajat kepada perkara tersebut. Hatta ada riwayat yang mengatakan Allah Taala tidak terima doa hati yang lalai. Banyak dalam masyarakat kita ni kadang-kadang doa hanya sekadar gitulah, duk buat belah-belah, tak email dia doa duk buat belah-belah. Kalau kapung tu kadang-kadang duk isap rokok belah-belah, doa belah-belah gitu kan. Nampak sangat pada kehadiran hati tidak berlaku apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tu walaupun doa kita ni pendek kadang-kadang kita nak putuskanlah hati kita. Kalau panjang pun mengata kok lain tetangga pun satu. Saya tak lama juga dah. Kita nak podian semasa kita berdoa benar-benar hati kita bulat. Apa dia panggil hati kita apa dia nak, apa dia hati kita apa dia ni, kita nak benar-benar perkara tersebut ataupun hati kita mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, nak sungguh perkara benda tu. Tak. Kemudian yang tiga pula ialah antara rahsia penerimaan doa ni adalah kena pastikan makanan kita halal, hijau kita halal dan makanan kita halal. Ni pun kadang-kadang ramai tak cara mana ni. Tak cara dalam masalah penjaga apa di masalah halal dan haram. Ya, kita pernah dengar hadis sebelum ni tuan-tuan semua kan. Ada satu orang dalam hadis 40 dia berdoa dia keadaan musafir. Comel dah dia musafir tu dia berdoa kan. Orang musafir doa mustajab. Dia ambil kesempatan masa dia musafir dia berdoa. Dia sebut nama Tuhan lagi, dah kat tangan lagi, dah keadaan khusyuk lagi. Tapi Nabi kata masalahnya dia orang ni makan yang dah haram. Wa ma'kalu haramun wa mashrabu haramun wa wudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Ya masalah orang ni berdoa comel dah dia berdoa dekat musafir tu. Musafir doa mustajab, comel dah masa dia ambil tu. Kemudian comel dah dia angkat tangan, dia comel dah sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masalahnya dia tak jaga benda-benda yang berkaitan dengan halal dan haram. Lepas tu Nabi kata bagaimana doa dia akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mashrabuhu, minuman dia haram, wa ma'kaluhu haramun, dan makannya dia haram, wa malbasuhu, dan pakaian dia haram. Kemudian satu lagi ialah dia dibukakan perkara yang haram, fa anna yustajabulah, bagaimana doa dia akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah tentu semua dalam kehidupan kita ni, kita bukan kita kena ingatlah kita keluar daripada rumah ke apa semua kita nak peranok. Kita nak bagi nafkah, nak tengok pembesaran apa anak-anak kita dan sebagainya. Sebab itulah kita tu semua dalam Islam, pembesaran anak ni kita bukan hanya sekadar makan ni.
Kan zuriat kita nak bina zuriat comel ni bukan hanya semata makan ni tuan-tuan semua. Di sana ada benda lain lagi, iaitu penjagaan kepada makanan dari segi apa dia, segi halal dan haram. Lah ni dia jaga segi zat ya, ni zat dia tinggi dia katakan, dia jaga gitu. Dah, tapi bab halal dia tak jaga mana. Dia kata ni memang vitamin A ni hebat ni untuk anak-anak dah. Tapi dia tak khabar sumber dia ambil harta tadi atau makanan daripada mana. Orang Islam dia tengok berlaku dua perkara. Pertama sekali makanan berkualiti. Tak, makanan itu berkualiti. Makanan itu boleh membina apa satu jasad yang begitu sehat. Yang kedua ialah berkualiti dari segi apa? Maknanya tidak ada unsur-unsur yang boleh merosakkan apa dia keimanan, boleh merosakkan pertumbuhan iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betullah kembali kepada apa yang kita bincang sebelum ni. Maknanya makanan yang haram ni adalah dia panggil alat kepada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala wal azbillah. Itulah tuan-tuan semua kita kena pakat jaga dalam kerja-kerja kita pun, yang kita pakat tengok balik supaya apa dia ni pemakanan yang kita bawa, kita makan apa ni pemakanan yang kita perolehi, kita cuba tengok balik daripada sumber yang mana dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak cara mana, kadang-kadang duit orang tengah jalan pun kita ambil, kadang-kadang kalau ke mana. Kadang-kadang berlaku macam tu kan. Ataupun kadang-kadang ada sungguh-sungguh tu, kadang-kadang kerja pukul 8, pukul 9 dan pukul 9. Kita bimbang takut gaji tu bermasak, bimbang juga kalau ke mana kan. Tu kita paling kita pernah antara benda kita bimbang lah. Kita nampak memang kerja kita comel, dah kita dilantik, kita diberi tugas kerja, tapi masalah kita makan panggil apa? Makan masa orang tu. Tambah-tambah pula ada usul penipuan pula. Pergi pukul 8, buat pukul 7.30 kadang-kadang kalau ke mana. Pak pasca tu telefon kau orang dah talian tolong tekan kamu sekarang melewat hari ni kan. Ini pun satu masalah. Tak tahu nak kata halal apa, saya tak berani kata halal kalau ke mana. Takut usul-usul itu memberi kesan kepada apa dia pendapatan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kemudian yang keempat tuan-tuan semua, di antara rahsia apa dia ni, rahsia penerimaan doa ni, jangan doa benar-benar tak molek. Allah dunia lah ni kan, doa lah anak ke doa berapa semua ke doa putus hubung silaturahim. Kita jangan doa-doa bagi-bagi tak molek lah kan. Kita doa-doa yang melibatkan dosa, doa yang melibatkan putus hubungan dan sebagainya, ini benar-benar tak comel benda kita kan. Kita doa kebaikan, doa hidayah, doa petunjuk pada Allah, daripada Allah Subhanahu Taala dan sebagainya. Kemudian yang akhir sekali tuan-tuan semua, kita yakin siqah billah, kita bang, kita doa tu kita yakin ni doa Tuhan terima ke doa tahu ni hadap magi tu yo ko ataupun doa. Ada kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, kita doa kadang-kadang belah-belah Tuhan terima ke doa tahu, jangan ada bagi-bagi gitu. Bila kita doa kepada Allah Ta'ala tu, kita kena letak siqah ataupun kepercayaan kita sebulat-bulatnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu dalam satu riwayat Nabi kata, hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi. Allah Ta'ala kata, aku mengikut sangkaan hamba aku kan. Sebab itulah kita kena husnuzan, kita panggil, kita sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang kita buat dan apa kita doa, kita harap moga-moga apa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tuan-tuan semua di antara perkara yang apa disebut oleh ulama berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi dan sebagainya, antara rahsia penerimaan doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama lah kita cuba ikut kaedah-kaedah gini tuan-tuan semua, supaya doa-doa kita ni apa dia ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah malam hari ni saya nak bawa satu daripada doa tuan-tuan semua yang ringkas sangat ya, tapi walaupun ringkas tapi dia sangat-sangat penting lah dalam kita mohon apa dia ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua, saya selalu sebut bahawa doa yang comel sekali, doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan, walaupun doa ni boleh doa belaka, kan, Tuhan kata Tuhan tahu hasrat yang ada pada hamba dia, tapi yang kita nak adalah yang paling comel sekali adalah kalau boleh kita ambil doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbagai doa yang diajar oleh Nabi. Lepas tu antara kitab yang terbaik tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan nak baca lah bab doa ni adalah Al-Azkar. Iaitu nama dia zikir-zikir yang ditulis oleh Imam An-Nawawi disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ada juga di kedai Al-Farawah, satu kitab besar, dalam tu ada doa, segala doa yang ambil daripada doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah masjid dia ngaji kitab ni kan, tapi saya rasa boleh ngapah dirilah. Kita beli kitab tu, dia dalam tu dia ada doa belaka.
ulama apa Imam An-Nawawi rahimahullah taala dia kupu doa suatu orang tu doa dan sebagainya dia ambil daripada semua daripada doa yang didoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa di antara kita yang comel lah. Ya doa-doa orang duk jual lah ni pun kecil-kecil dia ambil situ belaka sebenarnya. Dia ambil daripada kitab Al-Azkar. Azkar maknanya zikir-zikir yang disusun oleh Imam Nawawi, ambil daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita baca satu doa insya-Allah daripada An Syakl bin Humaidin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah allimni du'aan qala Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Satu hadis tuan-tuan semua daripada satu orang sahabat nama dia Syakl bin Humaid. Sahabat ni jari-jari kita jumpa ni. Saya pun tak sempat nak cari siapa peribadi, nama dia Syakl bin Humaidin radhiyallahu taala. Tuan-tuan semua dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni macam saya sebut samalah. Rasulullah adalah sebagai tempat tumpuan, tok guru besar kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Berbagai-bagai masalah yang diaju pada Nabi dan Nabi akan jawab ataupun Nabi akan bagi penyelesaian kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, sama ada direct ataupun tunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia jumpa Nabi tu semua kata ya Rasulullah, kata dia alimni du'aan. Kan? Dia kata ya Rasulullah, ajarlah kepada hamba doa. Macam kembali pada saya sebut tadi lah, kalau doa sendiri pun tak apa, Tuhan terima, tapi nak juga apa dia teks ataupun matan ataupun kita panggil apa dia ni doa yang didoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritanya tuan-tuan semua, teks doa Nabi adalah benar penting lah. Mana kalau benar tu tak penting tuan-tuan semua, sahabat ni tak minta doa daripada Nabi, pakai dia kan, sebab doa mudah, ya Allah nak gapo boleh pakai. Tapi kerja pun Nabi nak ajar doa. Okay, sebab doa Nabi ni tuan-tuan semua, kalau mengikut apa yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi ni kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami' min ad-du'a. Doa Nabi ni doa yang jawami' ni doa ringkas tapi padat doa Nabi. Doa kita kada ada panjang tapi nak sah ya kan. Doa Nabi kata kalau tuan-tuan perhati dia pendek tapi walaupun pendek tapi dia merangkumi, dia mencakupi banyak-banyak perkara sebenarnya ya. Itu di antara rahsia disebut jawami' ataupun maknanya satu kalimah hanya pendek tapi mencakupi makna yang begitu banyak sekali kan. Sebab itulah kita terikat comel benar kalau kita cuba boleh hafal doa-doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pernah sebut sebelum ni, kalau kita doa dengan doa Nabi ni kita akan dapat dua pahala. Yang pertama sekali pahala kita berdoa. Yang kedua pahala kita ikut sunnah ataupun peraturan ataupun doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya Rasulullah, kata dia, alimni du'aan. Ya Rasulullah, ajarlah kepada hamba doa, kata dia. Hamba nak berdoa kalau boleh nak igalah daripada Rasulullah. Apa doa yang paling comel yang boleh saya amal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, Nabi kata kul, Nabi kata kepada Allah, Nabi kata Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Nabi ajar dalam hadis ni adalah beberapa permohonan minta Allah Taala jauh. Dalam kehidupan kita dua perkara lah. Pertama sekali kita minta benda molek Tuhan jadi kita. Kalau barang tak molek tu minta Allah Taala jauh. Kan? Itulah kalau kita perhati pada Allahumma inni as'aluka, satu kan? Allahumma inni a'udzubika. Satu dua perkara tu lah. Kalau benda-benda molek kita nak Allah Ta'ala bagi kita, dan kalau mari tak molek tu minta Allah Ta'ala jauh. Dan doa yang kita akan bincang pada pagi ialah minta Allah Ta'ala jauh daripada perkara. Okey. Tuan-tuan semua, dalam hadis ni dah lebih kepada masalah jaga panca indera kita lah. Allah Ta'ala Nabi dia ajar saya sebut ni ialah nak jaga panca indera yang diberi Allah Ta'ala kepada kita ni, panca indera kita telinga ke apa semua minta Allah Ta'ala jaga. Sebab kita kena ingat tuan-tuan, panca indera ni walaupun kita nampak begitu mata ke telinga, tapi benda ni akan diperhati oleh, akan ditindik, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat apa cakap dia bagi ni, mata telinga ke apa semua ni, benda ni bukan sia-sia ni. Benda ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Patutlah Quran tersebut innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Allah Ta'ala sebut dalam Quran di mana telinga, mata dan hati semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kalau kita boleh kita nak supaya apa dia ni pacak dera 3-4 perkara ni, makna kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian pacak dera ni tu kalau kita jaga molek, dia bukan hanya sekadar apa dia ni Allah Ta'ala akan nilai pahala, dia akan beri kesan dari segi ibadat. Mana lazat ibadat kita kepada Allah Ta'ala ni apabila anggota-anggota ni kita jaga betul-betul. Katakanlah mata, katakanlah kan, kalau kita jaga mata, Allah Ta'ala akan bagi lazat di segi ibadat. Tapi kalau mata tak jaga, asal-royak takbir tu mari selalu, kau lagu mana? Tak, rakaman mata kita akan lahir pada masa. Syaitan pun pandai kadang-kadang. Masa kita Allah kebat tu mari dah benda-benda tak molek, kita tengok semula pak mari duk tunjuk depan sebagainya. Sebab itulah tuan-tuan, kenapa sebenarnya kita minta dalam hadis ni Nabi kata Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku minta jauh daripada engkau, minta perlindungan daripada engkau daripada kejahatan telinga. Allah, kejahatan telinga kan tuan-tuan semua. Telinga ni memang walaupun kita nampak benda biasa tapi dia suka dengar. Kau lagu mana? Pertama-tama kalau bagai-bagai tak molek memang suka sangat. Duk jauh-jauh tu tupai bela-bela kadang-kadang. Kita nak bacaan dia telinga yang Allah Ta'ala bagi kita ni supaya Allah Ta'ala lindung daripada unsur-unsur yang boleh merusak telinga kita. Rusak telinga ni bukan rusak dari segi pendengaran ni, tapi rusak kesan kita panggil kesan telinga. Suka dengar orang ngupak, suka dengar orang balah, suka dengar orang mencela, suka dengar orang penipu dia. Kita minta Allah Ta'ala jauh telinga kita daripada barang-barang kita. Itu dalam hadis Nabi kata Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku minta berlindung daripada pendengaran yang tidak molek. Sungguh tuan-tuan semua, kita nak kalau boleh telinga kita pasal kepada barang-barang molek, benda-benda yang boleh membina masa depan kita. Kita dengar ilmu, kita dengar tazkirah, kita dengar barang-barang molek kan. Sebab telinga macam ni dia akan membina peribadi kita masa depan. Tapi kalau kita telinga jadi alat kepada tempat maksiat katakanlah kan, barang-barang tak akan rosak sebenarnya. Sebab tu kalau orang suka nyanyi kadang-kadang sah waktu malam dia payah nak bangun kadang-kadang. Kalau orang tu tidur dengan pasal nyanyi kadang-kadang, halawa telinga dia panggil. Saya pernah jumpa baru-baru gini ni nak tidur dia pasal nyanyi. Ada setengah dia pasal Quran. Dia pasal nyanyi, kononnya nak mudah tidur boleh. Wallah alam lah. Tapi orang macam ni saya payah nak bangun subuh ni. Kalau ke mana? Kan? Sebab apa dia telinga dia telah diisi dengan barang-barang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala takkan ni. Sebab itulah tuan-tuan semua dalam hadis ni walaupun kita nampak ringkas Nabi ajar kita, tapi dia adalah apa dia ni satu penjagaan kepada iman kita kepada Allah Ta'ala, di mana saluran telinga adalah saluran yang penting sebenarnya dalam proses pembinaan peribadi. Maka sebab itulah kita diajar supaya jaga betul-betul, minta Allah Ta'ala lindungi kita daripada barang-barang tak molek melalui pendengaran. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Yang kedua pula tuan-tuan semua ialah Allahumma wa min syarri basari. Yang kedua aku, ya Allah, aku minta berlindung kepada engkau daripada kejahatan mata. Allah, mata tambah mata lon ni tak mata dulu kan. Mata lon dekat tangan boleh tengok barang-barang tak molek kadang-kadang. Tuan-tuan semua, kita minta perlindungan sebab maknanya kudrat tak ada kita ni kecuali pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kita boleh jaga telinga kita boleh jaga mata kita. Ini semua adalah pertolongan daripada Allah Ta'ala. Sebab tu kita minta Allah Ta'ala jaga. Kalau ikut area kita memang tak ada kudrat kita dengan gangguan syaitan, dengan panggilan, dengan apa semua kan, mari berlaku kadang-kadang tak pandai kita nak kawal benda tu. Sebab itulah kita minta Allah Ta'ala, Allahumma inni, ya Allah, aku minta berlindung daripada engkau daripada kejahatan mata. Kembali kepada saya sebut tadi tu, mata ni dia panggil posmen kepada hati. Dia kata syarat dia panggil baridul qalbi, dia panggil gapo yang kita tengok dalam air hati berlaku. Tambah-tambah kalau barang tak molek memang cepat sangat syup masuk selalu kadang-kadang. Benda ni dia akan merosak dari segi kekhusyukan kita, kadang-kadang dia akan merosak dari segi banyak perkara lah apabila mata. Sebab tu dikatakan, sebab tu dalam hadis Nabi kata mata ni antara apa dia ni, Nabi kata apa dia, inna nadhrah ila inna apa, tengok kepada barang tak molek itu adalah sahmun min sihami iblis. Maknanya dia adalah racun kepada apa, salah satu racun iblis kata dia. Racun itu tu semua tabiat dia, apabila kena dia cepat pergi. Kau lagu mana? Sebab tu orang dulu apabila dia bunuh orang dia tak racun, pak dia cepat pergi kesal. Sebab tu mata begitu juga, kesal dia cepat. Pak kita masuk mata, barang tak molek masuk mata dia habis. Malah semayang.
Tak, hati tak khusyuk. Pada susah kita nak beribadat dan sebagainya. Ini kesan nak ceritanya apabila mata kita tak dijaga. Kalau ke mana tak? Kalau sebab tu Nabi kata racun besar lah kalau benda kita, mata kita kalau kita hadap barang tak mau ada satu racun yang besar. Saya boleh baca, kita ingat biasa apabila saya dengar ceramah daripada orang Arab kata racun-racun ni benda cepat seru dia panggil kan. Macam saya sebut tadi, sungguh tak tua semua. Sebab tu kalau kita baca dalam adab ataupun dalam tulisan Imam Ghazali rahimahullah taala, apabila kita nak bangun malam dia ajar dah sebelum tidur tu menjaga daripada mata yang tengok bagi tak molek, dan sebab dia akan beri kesan kepada apa dia, kepada segala kepada kita. Cuba tuan-tuan semua kita mari dalam masjid, dah kita nak sembahyang tengok bagi tak molek, ingat dah takbir dekat ada syaitan pun tunjuk balik, mari selalu dah gini sebagainya. Sebab itulah tuan-tuan semua dalam hadis ni memang tepatlah kalau Nabi ajar kita. Nabi kata kepada dia, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari, ya Allah aku minta berlindung daripada engkau daripada kejahatan mata. Saya rasa saya tak setuju secara panjang lah, tuan-tuan boleh tengok diri lah. Tama-tama lah ni mata lah ni, kau teruk kalau banding mata dulu mata nak tengok maksiat kena pergi cari jauh, kena naik pagar lah, kena naik pokok gapo semua, dan tak ada tangan tuan-tuan semua kita boleh tengok, mata kita boleh tengok gapo-gapo dan sebagainya. Sebab itulah kita doa kepada Allah Ta'ala moga-moga mata kita ni jaga daripada kejahatan. Kemudian yang ketiga pula wa min syarri lisani. Antara perkara yang kita minta ialah kita minta daripada kejahatan lidah. Lidah ni masalah juga. Lepas tu Nabi kata lidah ni kalau kita boleh jaga, dua perkara kalau kita boleh jaga, syurga akan diberi oleh Allah Ta'ala. Pertama sekali lidah, kemudian yang kedua faraj. Kalau orang tu boleh jaga dua kan, Nabi kata azman, Nabi kata aku jamin dia antara orang yang akan dimasuk syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lidah ni benda kecil ya, tapi benda ni akan merosak manusia. Seperti mana berlaku pada hari inilah. Lidah ni bahaya. Lidah ni yang kena ngupak ke orang. Lidah ni lah yang menghancurkan hubungan antara dua manusia. Lidah ni lah yang merosak perpaduan. Lidah ni lah pergi belakang lidah ni tuan-tuan semua. Sebab itulah kita nak supaya lidah kita jadi lidah yang molek. Orang dengar pun suka dengan lidah kita, dengan perkataan kita. Lidah kadang-kadang keluar daripada mulut tu memang masalah besar. Lah ni ada jenis-jenis manusia macam tu. Kalau dia kecil akan merosakkan kestabilan masyarakat, kestabilan negara dan sebagainya. Ada jenis macam tu. Kita nak kita ni lidah yang apa, lidah yang panggil lidah yang beri manfaat kepada orang lain. Inilah tuan-tuan semua, kadang-kadang dalam percakapan kita banyak benda-benda yang lidah-lidah kita akan merosak kehidupan kita, akan merosak masyarakat. Lepas tu Nabi kata Allahumma inni a'udzubika min syarri lisani, ya Allah aku minta daripada kamu kejahatan lidah aku ni. Allah, lidah ni banyak tuan-tuan semua. Macam saya pernah sebut cerita tentang perempuan yang Nabi kata masuk neraka, ibadat dia kuat. Malaysia ibadat, hari dia berpuasa, malam dia beribadat. Tapi Nabi sahabat tu dijajiranah, tapi lidah dia tak jaga. Lidah dia merosakkan jiran dia semua. Semaya rajin, pergi jemaah rajin, masya-Allah kalah orang lain. Tapi jiran tak boleh duduk kan dia. Sebab apa? Lidah dia memang lidah ke apa dia panggil. Wallah liazub kau tahu. Ni kena jaga tu kan. Kita rasa kita hebat dah jaga semaya semua, tapi kalau lidah tak jaga pun tak ke mana juga. Okey. Kemudian yang keempat pula ialah wa min syarri qalbi. Antara doa yang kita minta adalah daripada Allah Ta'ala, minta berlindung daripada kejahatan hati. Kejahatan hati ni maknanya hati kita sibuk barang-barang lain lah, tak ingat Tuhan ke apa semua. Itu kejahatan hati. Banyak kejahatan hati ni. Pertama sekali antara tak ingat Tuhan tu satu daripada kejahatan hati. Kemudian ada sifat lain pula, sifat takabur lah, sifat apa semua dalam amalan hati belaka ni. Sifat-sifat yang akan merosakkan manusia ni semua lahir daripada hati. Maka sebab itulah kita nak supaya hati kita dijaga daripada barang-barang kita. Dan akhir sekali tuan-tuan semua ialah Nabi sebut wa min syarri maniyyi, daripada kejahatan air mani. Kita lain. Tamu-tamu dunia lah ni banyak ni maksiat zina ke apa semua ni. Islam ajar dah hak ni kena taksin sebagainya Ada kita nampak benda ni Nabi sebut ada gini daripada kejahatan air mani. Kita lain tak yang sepatutnya dibenarkan. Kita tengok apa masa Nabi ada ke bagi gini. Nabi sebut memang isu tengok cuma luar ni banyak pernah berlaku bagi gini.
kita nampak mukjizat dari segi apa dia ni doa Nabi, doa ni benar yang berlaku pada hari ni. Kan berzina dan keadaan meluah pada hari ni tuan-tuan semua kan. Di kalangan pelajar ke sebagainya kan. Itulah dalam hadis ni Nabi SAW minta supaya kita berlindung daripada kejahatan air mani di mana tak tempat lain, tak tempat yang sepatutnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua perkara yang kita bincang pada pagi ini. Kita doalah apa yang doa Nabi itu berlaku dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali kita minta berlindung daripada kejahatan telinga. Yang kedua pula ialah kejahatan mata. Yang ketiga pula ialah kejahatan lidah. Yang keempat kejahatan hati. Yang kelima pula ialah kejahatan air mani, tak tempat lain. Itulah kita doa moga-moga apa yang diminta perlindungan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harap benda tu tak berlaku dalam kehidupan kita lah. Insya-Allah moga-moga bacaan dera kita yang diberi oleh Allah Taala ni sentiasa kita jaga, dan insya-Allah dia akan jadi saksi di hadapan Allah Taala pun, saksi molek. Di mana yang kita dengar lah dalam Quran pun sebut anggota-anggota kita nak jadi saksi. Ya al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuhum bima, mana anggota-anggota kita akan jadi saksi di hadapan Allah Taala, telinga, mata dan sebagainya. Dan kita harap insya-Allah moga-moga dengan doa kita doa ni Allah Taala jauh kita daripada unsur-unsur yang boleh merosak bacaan dera yang dicipta oleh Allah Taala kepada kita. Asalnya bacaan dera ni adalah untuk kita melaksanakan tugasan sebagai hamba di muka bumi kan. Allah Taala bagi tugasan kita sebagai hamba tu bekalkan anggota-anggota macam ni kan, telinga, hati dan sebagainya. Maka sama-samalah kita pakat jaga benar-benar gini supaya perhambaan kita ubudiah kepada Allah Taala benar-benar berlaku dalam keadaan molek. Itulah tuan-tuan semua apa yang saya boleh sampaikan pada pagi ini. Moga-moga kita dapat manfaat bersama insya-Allah taala. Yang baik daripada Allah, kekurangan daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وأصلح أنفسنا واجعل القرآن أخلاقنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت